إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني فرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Qaulul Tam, masalah yang ke 108. Masalah yang ke 108 muka surat 71. Ya, betul. Muka surat ke 71 masalah 108. Oh, ada nak dah habis dah. 108, 109, 110, 111. Habis dah. Nak habis dah bahagian yang pertama. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masalah ke 108. Makmum bertakbiratul ihram mengikut imam selepas imam mengangkat kepalanya daripada sujud. Kata pengarang, jika seorang makmum bertakbiratul ihram mengikut imam selepas imamnya mengangkat kepala daripada sujud, maka hendaklah ia menunggu dalam keadaan qiyam dan tidak wajib atas makmum untuk turun ke bumi, turun ke bawah, supaya qiyam bersama-sama imamnya. Dan kalau ia turun juga, tidaklah batal sembahyangnya. Senang ini. Jika seorang makmum tu dia takbir Allahu Akbar, ketika dia takbir tu, ketika dia takbir itu imam sedang sujud. Maksudnya imam sedang sujud, dia pun takbirlah Allahu Akbar. Bila dia takbir, ketika tu imam tengah sujud, Allahu Akbar. Kemudian dia pun Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar dalam perjalanan dia nak pergi, macam tu lah kot. Ataupun dia mungkin dah pergi, mungkin dah pergi sikit dalam perjalanan dia nak pergi, ataupun dia masih lagi belum pergi, dia tak pergi lagi. Tapi bila dia tak pergi untuk apa? Untuk sujud lah. Dia tahu rakaat memang tak dapat dah. Dia tahu rakaat memang tak dapat dah sebab imam sujud. Bila imam sujud, makmum yang takbir ni memang tak dapat dah rakaat tu, dia tahu.
Cuma bila dia takbir, Allahu Akbar, je, ra je, imam angkat kepala. Untuk duduk di antara dua sujud lah. Ataupun dia dah gerak sikit, imam angkat kepala sikit. Okay, macam mana dia nak buat? Maka hendaklah ia makmum menunggu dalam keadaan qiyam. Duduk berdiri je, tak payah dah nak turun. Di istilah dia panggil turun ke bumi, tak payah dah. Tak perlu. Habis tu nak buat apa? Berdiri je. Jadi Allahu Akbar, imam pun angkat kepala. Jika dia tak ada tulis di sini. Jika imam angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud, dia terus turun untuk duduk di antara dua sujud. Sebab imam duduk atas sujud. Jadi walaupun masa dia takbir tu, kata lepas takbir, lepas ni nak sujud, ataupun masa dia takbir, lepas tu imam tengah sujud ni, dia dalam perjalanan nak sujud, imam angkat kepala. Sama mana-mana. Maka imam angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud. Maka dia terus duduk di antara sujud. Tak payah sujud batal. Sebab walaupun dia takbir awal-awal tu, imam masih lagi sujud. Dan ketika dia takbir tu, dia turun tu dengan niat untuk sujud. Walaupun dia dah tahu tak dapat rakaat. Tiba-tiba imam angkat kepala, dia tak boleh sujud dah. Kalau imam angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud, dia pun terus duduk di antara sujud. Okay. Walaupun mungkin jadi dia awal sikit pada imam. Dia duduk di antara dua sujud, baru imam sempurna duduk. Walaupun begitu, dia tak boleh. Yang penting dia tak boleh sujud dah. Sebab masa dia nak pergi tu, imam angkat kepala, maka dia tak boleh sujud dah. Okay. Dia terus duduk. Itu kalau duduk di antara dua sujud. Dalam kes ni 108 bukan. Dalam kes 108 maknanya sujud yang kedua. Imam nak bangun rakaat seterusnya. Imam nak bangun rakaat kedua. Sujud yang kedua, rakaat pertama imam contoh. Jadi bila makmum tadi takbir, dia untuk sujud. Sujud tu sujud kedua. Sujud kedua imam. Dia Allahu Akbar, baru je Allahu Akbar, ra je imam Allahu Akbar untuk naik rakaat seterusnya. Makmum tadi tak payah turun. Tu dia kata tu. Tidak wajib atas makmum turun ke bumi untuk sujud. Sebab apa? Sebab imam nak qiyam. Jadi oleh sebab tu, ataupun dia dah gerak, makmum tadi dah bergerak untuk turun, baru gerak kadar rukuk lah, kadar rukuk separuh imam angkat kepala. Kalau boleh break naik balik. Kalau boleh break kalau dia dah hujung sangat dah, dari dengan bumi, dengan sejadah, dengan lantai sejengkal lagi, dah on the way kan, sejengkal lagi, takkan nak break payah kan. Tak apalah, nak macam mana, dah hujung sangat dah. Tapi kalau boleh break juga. Tu nak kiranya bila imam dah angkat kepala, makmum yang masbuk tadi, yang mungkin tak dapat rakaat tadi, yang dia nak sujud, dia dah tahu tak dapat rakaat, jika boleh break bila imam angkat kepala, sebelum dia sampai ke bumi. Tu je dia cerita dia. Poin dia kat situ. Jadi kalau dah terlalu dekat, maka dimaafkan kalau sujud juga. Sedangkan kalau imam angkat kepala, makmum masbuk tadi, dia tak boleh sujud dah, dia akan batal. Tapi kenapa tak batal yang ini? Sebab dah hujung sangat, dekat sangat dah. Maka tak apalah, dimaaf. Tapi kalau jauh lagi, tak maaf. Baru separuh jalan, imam angkat kepala, tiba-tiba dia sujud juga, tak maaf, batal. Sebab apa dia kata? Dan kalau ia turun juga, kalau dia sujud, kalau dia sujud batal. Dia turun tak batal, sujud yang batal. Macam mana? Yang tadi tu kan, imam sujud, dia takbir bila Allahu Akbar, imam angkat kepala untuk bangun ke rakaat seterusnya. Dia tadi tu makmum turun tak batal, sujud tu batal sebab imam dah angkat kepala. Satu. Yang kedua, dia dah dalam perjalanan dah, separuh jalan, imam baru angkat kepala. Sama juga, jika makmum tadi sujud, batal. Walaupun dia kata saya dah on the way dah, tiba-tiba imam angkat kepala, batal juga kalau sujud. Yang dimaafkan bila terlalu dekat, sampai kita kata tak logik pula, nak main break dia pelik sangat kan. Jadi maka dimaafkan sebab telah terlalu dekat. Itu kalau kita kata batal kerana dia sujud. Kalau dia cuma turun, tak batal. Betul Imam sujud, dia takbir, imam angkat kepala, sepatutnya dia tunggu kat atas, dia diam je, tunggu je kat atas. Sebab imam pun on the way nak naik. Tiba-tiba dia turun juga, tapi bukan nak sujud, turun aja. Tapi kelakar, turun, duduk, bangun balik. Yang itu tak batal. Tu dia kata tu.
Dan kalau ia turun juga, tidaklah batal sembahyang. Jadi dia tahu dah, dia Allahu Akbar, imam kat kepala dia tahu dah. Dia pun turun, buat imam tengah buat apa? Imam tengah macam ni kan. Berhenti kat situ, dia naik balik. Macam tak ada kerja. Tak batal. Tak batal. Tak batal. Tapi tak disuruh. Yang disuruh, dia diam-diam je. Dia duduk diam-diam je kat atas. Duduk je. Biar je. Imam tunggu imam. Okey, imam bangun. Dah. Tak perlu buat apa. Tu dia kata, itu maksud tu. Bukan turun tu maksudnya pergi sujud. Bukan. Dia dah bergerak sikit, dia takbir bergerak sikit, imam kat kepala. Kalau dia turun juga dengan maksud dia sujud juga, tak batal. Bukan sujud. Turun aja yang tak batal. Sujud batal. Sebab turun tu tak masuk ke rukun lagi. Sujud tu dah rukun yang lain. Sebab tu hati-hati masalah hati-hati masalah ni. Kalau dia kata masa aku takbir tadi, tujuan aku nak sujud. Macam mana imam dah angkat kepala, aku dah dalam perjalanan, sujud ajalah. Tahu tak dapat rakaat. Tak boleh, batal. Okey, habis 108. Sebenarnya dia bukan masalah sujud aja. Dia semua masalah semua rukun. Imam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Dia pun Allahu Akbar. Dalam perjalanan nak pergi tu, imam sujud. Dia tak boleh duduk di antara dua sujud. Dia duduk Rabbighfirli warhamni, batal. Habis tu dia sujud lah, imam sujud. Dia sebenarnya sama. Imam sujud yang pertama. Imam sujud yang pertama. Ni tadi dah sebut dah imam sujud pertama. Imam sujud pertama, dia Allahu Akbar, baru nak pergi imam kat kepala. Jangan sujud. Duduk di antara dua sujud. Sebab imam dah duduk di antara sujud. Itulah yang lain-lain. Rukuk. Samalah rukuk ni jangan membuat. Imam mungkin ada orang buat imam rukuk, dia Allahu Akbar. Dalam baru Allahu Akbar je imam angkat sami Allahu liman hamidah. Tak payah rukuk rukuk batal. Habis tu teruslah berdiri, tak dapatlah rakaat tu. Ataupun selisih, jadi maaflah. Imam rukuk, dia Allahu Akbar baru masuk, dia Allah sami Allahu liman hamidah. Ni maaf sebab dah hujung sangat nak break je tengah-tengah. Macam itulah. Okey. Jadi sebenarnya bukan masalah sujud, semua masalah. Buatlah semua masalah lain. Imam tahiyat awal. Imam tahiyat awal, dia pun mau masuk ni, tak apalah tahiyat awal, tahu dah tak dapat rakaat. Allahu Akbar. Baru separuh jalan imam Allahu Akbar. Dia kalau dah hujung sangat, dia duduk, bukan tahiyat awal, duduk bangun terus. Sebab dia dah terlalu bawah dah on the way. Tapi kalau dia baru Allahu Akbar, tak payah. Terus dia tunggu kat atas. Habis kalau turun juga, turun tak batal. Yang batal kalau baca tahiyat awal. Sama semua sama tadi tu. Contoh semua sama. Ya. Habis 108. 109. Makmum bertakbiratul ihram mengikut imam semasa imam dalam i'tidal dan tasyahud akhir. Jika seorang makmum bertakbiratul ihram mengikut imam. Susah sikit ayat dia ni. Kitab kita ni, pengarang kita, bukan pengarang lah, pengarang lah. Kita pengarang ke penterjemah lah. Penterjemah kita ni ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah, lama dah lah. Sekarang tak jadi dah. Jadi dia ambil daripada kitab Arab, kitab Qaulutam Arab. Dan dia terjemah tu kadang-kadang sebiji-sebiji tau. Jadi terjemah sebiji-sebiji. Jadi dia kadang-kadang agak susah kita nak faham. Jika seorang makmum bertakbiratul ihram mengikut imam. Maksudnya, jika seorang makmum takbir macam mana tu nak tulis? Dia kena baca cara apa yang tepat. Jika seorang makmum bertakbiratul ihram mengikut imam dalam i'tidal, kemudian ia memulai membaca Fatihah. Kemudian tu bukan selepas itu, bukan. Tu masuk kemudian tu selepas itu. Maksud kemudian tu selepas saja. Jadi jika seorang makmum takbir mengikut imam dalam i'tidal, kemudian ia mulai membaca Fatihah dan rukuk dan mendapati imamnya dalam i'tidal. Cuba kita, kalau kita yang salah faham mungkin boleh jadi macam ni. Tapi rasanya ni salah faham ni. Jika seorang makmum takbir, imam masa tu i'tidal. Cuba betul tak cuba imam i'tidal, imam ketika i'tidal, makmum baru takbir.
Okey. Kemudian ia mulai membaca Fatihah. Imam duduk i'tidal, makmum yang tak baru takbir ni baca Fatihah. Kemudian lepas habis Fatihah rukuk. Lepas rukuk mendapati imamnya dalam i'tidal. Oi, lamanya imam i'tidal. Tu saya baca. bukan maksud dia. Lamanya imam i'tidal. Berapa saat imam i'tidal? 9 minit. Jika seorang makmum takbir ikut imam dalam i'tidal, mengikut imam dalam i'tidal, maknanya imam tu dalam i'tidal. Kemudian selepas pada tu ia mulai baca Fatihah. Imam i'tidal dia Allahu Akbar baca Fatihah. Okey, habis Fatihah dan dia rukuk. Habis rukuk dan dia i'tidal, makmum tadi. Masa dia i'tidal tu mendapati imamnya dalam i'tidal. Bukan maksud tu. Lamanya imam i'tidal. Bukan maksud tu. Dia begini. Jika seorang makmum takbir mengikut imam, jika seorang makmum bertakbir, lepas dia takbir tu dia mengikut imam, dia pergi ikut imam atau dia kejar imam, okey? Kejar imam yang mana imam tu dalam i'tidal. Okey? Dia mengikut imam dalam i'tidal yang mana dalam i'tidal tadi, kemudian selepas ia mulai membaca Fatihah dan rukuk dan mendapati imam dalam i'tidal. Ini masalah macam mana? Macam ni. Imam takbir, imam sembahyang, bukan imam i'tidal. Makmum tadi takbir. Masa makmum takbir, imam bukan dalam i'tidal. Kalau faham tu, perhati betul-betul. Oh, jadi maksud dia. Ketika makmum takbir, imam bukan dalam i'tidal. Imam sembahyang macam biasa nak baca Fatihah. Okey. Dan makmum tadi kita kata masbuk, makmum lambat. Jadi makmum tadi Allahu Akbar, imam tengah baca surah ke apa. Lepas pada tu takbir. Lepas pada tu imam rukuk. Makmum tadi masih lagi nak habiskan Fatihah. Sedangkan dia masbuk, rukuk ajalah. Okey. Imam i'tidal, makmum tadi habiskan Fatihah, habiskan. Bila habis, makmum tadi kejar imam sehingga dapat sama-sama dalam i'tidal imam. Itu kan macam biasa duk buat, budak-budak duk buat dia imam bertakbir, dia baca patutnya dia rukuk aje. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi imam dah rukuk, makmum tadi rukuk lah, masbuk, imam tanggung Fatihah. Dia habiskan Fatihah, imam i'tidal dia biar saja. Kemudian bila ketika imam i'tidal dia cepat-cepat rukuk sebab dah habis Fatihah, dia kejar imam. Tu dia nak cerita tu. Okey. Dan dia dapat imam tu ketika imam i'tidal, dia dapat kejar. Maka tidak mendapat ia rakaat itu, tak dapat rakaat. Memanglah. Okey. Kerana jatuh, kerana berlaku bacaannya dan rukuknya, Fatihahnya dan rukuknya bukan pada tempat kedua-duanya. Bukan tempat dia. Tempat dia sebenarnya rukuk je. Okey, soalannya, sembahyang dia batal ke tidak? Sepatutnya batal kan? Batal kan? Sebab apa? Masbuk. Dah imam rukuk, makmum tu rukuk. Dia pergi biar je berdiri, imam i'tidal. Dia masih lagi habiskan baca Fatihah dan dia rukuk dan kejar imam dapat dalam i'tidal. Patutnya batal tu. Memang dia cakap batal pun. Apa dia kata? Dan batallah sembahyangnya, batal sembahyang. Jika mengetahui ia bahawa mengikut imam itu wajib. Jika dia bukan jahil lah. Tak nak ada semua orang tahu. Dia baru masuk Islam. Tak batal lah kalau dia baru masuk Islam. Tapi kalau dia memang tahu, kena ikut imam. Kalau tidak batal. Mengikut imam tu maksudnya jangan kejar imam. Jangan kejar. Buat aja apa yang boleh buat. Nanti bila imam salam, tambahlah. Dia pergi kejar. Jika dia jahil, maka tak batal sembahyang. Rakaat tak dapat. Dia tak batal. Tapi kalau dia tahu tak boleh, dia buat juga batal. Dan jika mendapati ia imamnya di dalam tasyahud akhir, maka wajiblah ia duduk bersamanya sebaik sahaja selepas ia bertakbiratul ihram. Okey. Imam tahiyat akhir, ni cerita masalah lain dah. Imam tahiyat akhir, makmum baru takbir. Bila makmum takbir, imam masih lagi duduk dekat tahiyat akhir. Makmum tadi tak boleh baca Fatihah, tak boleh rukuk i'tidal, kejar imam sampai dapat kat tahiyat akhir. Tak boleh.
Yang tadi dia kejar imam dapat sampai ke i'tidal. Tak boleh juga, batal juga. Ini iman tahiyat akhir. Dia Allah Akbar baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, sujud, tahiyat macam imam. Macam imam, batal. Kita tahu dah ni, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh nak buat apa? Kita dah tahu dah masbuk lah ni. Lepas takbir, mesti mendapati ia imam di dalam tasyahud akhir, terus duduk. Mendapati imam dalam tasyahud akhir, terus duduk. Maka wajiblah ia duduk bersamanya. Bila nak duduk dengan imam ni? Sebaik sahaja selepas ia bertakbiratul ihram. Lepas takbir terus duduk. Macam tadilah. Lepas takbir terus duduk. Jika dalam perjalanan duduk tu imam salam, dia boleh berhenti, break, naik balik. Kalau dah terlalu bawah dah, macam tak sempat nak break, duduklah kejap. Duduk, imam habis salam, naik. Okay. Kalaulah dia takbir, imam dah salam, jadi tunggu je kat atas, tak boleh turun. Kalau dia turun, tak batal. Tapi ketika dia duduk tu batal. Macam tadi sama tadi kan, imam tahiyat akhir, dia Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk kat atas. Dah dapat apa lagi jemaah? Jangan turun. Kalau dia turun juga, tak batal. Kalau dia duduk, batal masa tu. Kalau dia turun, dia naik balik, tak batal. Tapi kalau dia duduk je, duduk apa tu? Nak duduk kata duduk tahiyat apa imam salam? Itu yang batal. Kecuali dah memang terlalu dekat dah. Terlalu jauh dah sikit. Kan? Nak break macam mana? Duduklah. Sebab dimaafkan. Okey. Dan menjadi persoalan. Wajib ke dia baca tahiyat? Tahiyat akhir tu kan wajib, rukun, mengikut imam. Dia bukan waktu tahiyat. Soalannya wajib tak dia baca tahiyat? Tu soalannya. Wajib tak dia baca tahiyat akhir? Tiada wajib atasnya membaca tasyahud. Yang wajib duduk. Dia gini tau. Dalam kita sembahyang, dia ada dipanggil rukun qauli, dia ada dipanggil rukun fi'li, dia ada dipanggil rukun qalbi. Rukun qalbi ada dua. Niat dan tertib. Qalbi tu hati, niat dan tertib. Dia ada dipanggil rukun qauli. Rukun qauli ni perkataan yang keluar kat mulut. Rukun yang keluar kat mulut, perkataan. Apa dia? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia panggil tasyahud juga, bacaan tahiyat akhir. Sampai habis tahiyat akhir tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiga dah. Kemudian rukun lagi pada tahiyat akhir, selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah abad. Kemudian salam. Itu dipanggil rukun qauli. Ketika duduk tasyahud, okey. Tak, biar dulu yang tu. Itu baru rukun qauli. Ada satu lagi sebut tadi, rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan ni apa? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau kita nak kira lagi, sujud balik. Rukun juga tu. Lepas tu tahiyat. Tadi dah rukun qauli dah baca, dah kira tahiyat. Kan rukun qauli tadi kan tahiyat. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Akan ada tahiyat kat situ. Masa rukun perkataan, rukun qauli. Ketika rukun fi'li, rukun perbuatan, ada tahiyat juga sekali lagi. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Kalau nak tambah sujud lagi pun boleh. Kalau nak kira sujud yang pertama tu kira sujud lah, pun boleh juga. Sujud, lepas tu tahiyat kan. Kenapa ada tahiyat lagi? Kejap. Yang rukun qauli tahiyat tu maksud bacaan tahiyat, at-tahiyat. Yang rukun fi'li ada tahiyat tu maksudnya duduk tahiyat. Jadi makna ketika membaca tahiyat akhir yang bila sebut tahiyat akhir, masa baca tahiyat akhir, dia telah buat beberapa rukun. Yang pertama, dia telah buat satu rukun, iaitu rukun duduk tahiyat. Yang kedua, ketika duduk tahiyat akhir tu, dia juga buat rukun lain, iaitu baca tahiyat. Dua dah. Ketika baca tahiyat, habis baca tahiyat tu, dia buat rukun lain, iaitu selawat. Dan ketika duduk juga, dia buat rukun lain, iaitu salam. Maknanya ketika duduk tahiyat akhir tu ada 4 rukun kat situ. Iaitu pertama tahiyat, baca tahiyat. Yang kedua selawat atas Nabi. Yang ketiga salam. Duduk ni ketiga tu. Dan jangan lupa yang keempat. Duduk tu adalah rukun juga. Duduk tu adalah rukun. Jadi ketika imam tahiyat akhir, imam sedang melakukan 4 perkara ni lah. Iaitu tahiyat, baca tahiyat. Imam sedang melakukan baca selawat atas Nabi. Imam
akan melakukan, bukan sedanglah, akan melakukan salam sekejap lagi, dan imam sedang duduk. Sedang duduk. Dalam empat-empat ni, makmum masbuk yang takbir terus duduk ni, takbir terus duduk tahiyat, satu je makmum yang wajib buat, iaitu duduk. 3 tadi tak wajib. 3 lagi, iaitu baca tahiyat tak wajib, tahiyat akhir, selawat tak wajib, dan salam memanglah. Kalau salam macam mana pun dia nak tambah rakaat. Salam memang bukan tak wajib, tak boleh lah pun. Jadi 3 ni tak wajib. 3 ni yang wajib hanya duduk saja. Sebab itulah, jadi kalau orang tanya, ataupun kalau kita lah sendiri, wajib tak baca tahiyat? Allahu Akbar, imam tahiyat kan, Allahu Akbar, terus duduk. At-tahiyat tu wajib ke tak? Tak wajib. Baca tu yang tak wajib, tapi duduk tu wajib. Duduk tahiyat. Okay. Sebab tu dia kata kat sini, tiada wajib atas dia membaca tasyahud, tapi wajib duduk tasyahud. Duduk tasyahud wajib, membaca tak wajib. Tasyahud ni tahiyat lah. Duduk tahiyat wajib, membaca tahiyat tak wajib. Bila sebut tahiyat, tahiyat akhir. Dan pendapat ini bersalahan dengan pendapat Mawardi. Imam Mawardi, anak murid Imam Syafi'i, kata, bagi aku wajib juga baca. Muhammad Ahmad tak wajib. Jadi maknanya kalaulah Allahu Akbar terus duduk, Allahu Akbar terus duduk untuk tahiyat. Untuk tahiyat kan? Untuk duduk tahiyat apa? Untuk duduk tahiyat, bukan untuk baca. Lepas tu diam je. Boleh? Tak betul. Sebab itu bukan tempat dia kan. Dia terpaksa ikut sebab dia nak ikut imam. Diam je. Tapi hukumnya makruh. Bukan makruh sebab tak baca, makruh sebab diam. Dalam sembahyang kalau diam makruh. Senang je. Dalam sembahyang imam ke makmum sama je. Dia mesti buat antara dua dalam sembahyang. Yang pertama mesti baca ataupun dengar bacaan imam lah maksudnya. Kalau tak buat dua ni, mana diam lah, makruh. Tak kira bila-bila pun. Rukuk. Okey, adakah dia mendengar imam baca? Tak. Adakah dia membaca? Tak juga. Jika tak baca juga, subhanallahil azim, maka makruh. Dalam sembahyang tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Kalau duduk diam, makruh. Dalam sembahyang bagi makmum, sama ada dia membaca ataupun dia mendengar bacaan imam. Dalam bermula takbir sampai salam, tak boleh duduk diam. Biasa orang duduk diam masa tahiyat akhir. Kalau imam baca panjang sikit, dia fil alamin innaka hamidum majid, imam katalah baca doa sikit, dia tak tahu nak baca apa dah. Dia diam. Makruh tu sebenarnya. Dalam sembahyang tak boleh duduk diam. Dia mesti sama ada baca atau dengar. Jadi ketika imam baca surah kan makmum diam. Makruh. Tak. Sebab dia, aku tak baca pun aku dengar. Aku dengar. Habis masa tahiyat tu buat apa? Aku baca tahiyat lah. Okey, baca tahiyat. Dah imam tak salam lagi, duduk diam dulu. Kalau 1-2 saat tu, maaf lah, ini agak lama, 5-6 saat ke, dia diam je dia. Bila nak salam, baca lah. Tak kata apa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, kau ulang lah yang itu aja. Kalau tak hafal Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraf, baca sampai habis tu, tak hafal yang tu pun, bacalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub. Kan bagus ayat tu. Memang bagus doa tu. Wahai Tuhan yang membalik-balik, membolak-balikkan hati, kau tetapkan aku hati dah betul dah, jalan iman ni dah betul dah, duduk sembahyang jemaah dah betul dah, duduk suka pada agama dah betul dah. Janganlah kau membolak-balikkan. Sebab aku tengok ada juga kawan-kawan aku dah umur 20, elok-elok duduk masjid, tiba-tiba tak datang masjid dah, tiba-tiba nampak gila kat janda mana ke, kan ada orang gitu. Tiba-tiba dah tak datang masjid dah, tiba-tiba dah tak sembahyang dah, tak naklah ya Allah kau bolak-balikkan hati aku. Ulang. Janji makmum tadi jangan duduk diam. Imam as-salam baru diam. Sebab as-salam dengan imam, assalamualaikum, jangan diam. Kau tidak makruh. Jadi makmum tadi Allahu Akbar terus duduk. Duduk tadi baca at-tahiyat tu tak wajib. Yang wajib adalah duduk tahiyat. Dan kalau dia tak baca, sembahyangnya tetap sah juga, cuma makruh sebab duduk diam. Bes 110. Makmum mengikut imam semasa imam dalam rukuk dan selepasnya. Jika makmum mendapati itu ikutlah, makmum dapat rukuk bersama imam, itu maksudnya. Jika makmum mendapati imam dalam rukuk dan selepasnya,
Makna selepasnya, imam, jika makmum mendapati imam, jika imam sedang rukuk, makmum takbir dan terus rukuk. Satu. Jika imam tengah i'tidal, makmum takbir terus i'tidal. Dua. Jika imam tengah sujud, makmum takbir terus sujud. Tiga. Itulah selepasnya. Jika imam telah tengah duduk di antara dua sujud, makmum takbir terus duduk di antara dua sujud. Berapa dah? 4. Ketika imam sujud yang kedua, makmum takbir terus sujud yang kedua. Itulah. Itu maksud jika makmum mendapati, iaitu takbiratul ihram, ketika itu imam dalam rukuk, ataupun ketika itu imam dalam i'tidal, ataupun ketika itu imam dalam sujud itu, dan makmum terus rukuk. Kalau masalah rukuk dah 4 rakaat lah, tapi bukan nak cerita rakaat, 4 rakaat tak ada 4 rakaat, bukan nak cerita tu. Jika makmum mendapati imam dalam rukuk dan selepas rukuk, maka tidaklah sunat baginya makmum tadi membaca doa iftitah selepas takbiratul ihramnya. Jangan sibuk baca doa iftitah. Kalau lambat, buat cara lambat, biar sudah di sikit. Dah lambat tu, Allahu Akbar, wajjahtu wajhi, imam tengah rukuk ni, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dah lambat, buat cara lambat. Jadi janganlah buat gitu. Ataupun imam tengah sujud, dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhan. Janganlah dah tengah sujud kan, dah lambat, buat cara lambat, sedarlah diri tu. Jadi tak sunat dia baca doa iftitah. Dan tidak sunat juga membacanya selepas salam imam. Maknanya kalau lepas imam salam, dia naik tambah rakaat, dia qada doa iftitah, tak sunat juga. Tak sunat juga. Iyalah, memang logik lah. Kalau dia imam rakaat dia dapat dengan imam 1 rakaat, dia nak tambah lagi 3, dia dapat 1 rakaat aja. Dan imam masa tu tengah rukuk, dia Allahu Akbar terus rukuk, dapatlah 1 rakaat di situ. Lepas tu imam salam ditambah baca doa iftitah. Sebab tadi aku tak baca, jangan buat kerja gitu. Doa iftitah ni maksudnya doa pembukaan, buka. Tidak disunatkan baca doa iftitah walaupun lepas a'udzubillah, walaupun sebab tak sengaja, mengikut pendapat yang muktamad. Walaupun selepas baca bismillah, kata Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah. Lama lupa. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Tak sunat dah. Barulah terlajak a'udzubillah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minash. Alamak, lupa doa iftitah. Tak sunat dah baca doa iftitah. Itu baru terlajak a'udzubillah. Ini dah naik masbuk rakaat kedua, imam bagi salam, kau apa hal pula baca doa iftitah, qada ke apa? Lagilah tak sunat. Tu cerita dia. Dah terlajak Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Allahu Akbar kabira, wajjahtu. Tak ada dah, tak sunat dah. Tak sunat dah. Dah terlajak pun tak sunat dah. Dia kata dia tak sunat bila dah terlajak. Jadi tidaklah sunat bagi makmum membaca doa iftitah, membaca doa iftitah sebab imam masa tu dah rukuk, Allahu Akbar, terus rukuk, tak payah doa iftitah. Satu. Imam tengah i'tidal, lepas takbir teruslah i'tidal lah sama dengan imam. Janganlah baca doa iftitah. Jika dia baca juga, boleh batal sembahyang jika lebih daripada 2 rukun. Kita bagi contoh macam mana? Imam rukuk, dia pun Allah baru nak masuk ni, baru nak masuk sembahyang ni, dia masuk. Imam rukuk, kalau sempat ni dapat rakaat ni, dia pun makmum tadi Allah sami Allah liman hamidah. Makmum tadi Allahu Akbar, takbir dulu kan, Allahu Akbar sami Allah liman hamidah. Jangan buat hal pergi rukuk, batal sembahyang. Jadi macam mana? Tak dapat lah, tambahlah 1 rakaat, seminit je pun. Okay, berdiri. Tiba-tiba dia baca doa iftitah juga, katalah Allahu Akbar, imam dah i'tidal, dia pun baca doa iftitah juga, tak batal lagi. Sedangkan dia kata tak sunat dah baca doa iftitah, dia baca juga. Macam mana jadi kalau dia baca juga? Tak batal. Okey, macam mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah, ataupun wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Imam kita tadi imam sujud kan? Imam sujud Allahu Akbar, ya sujud hanifah muslimah. Okey, dia terus lagi. Imam angkat je kepala daripada sujud yang pertama untuk pergi duduk di antara 2 sujud, sedangkan makmum tadi i'tidal bukan. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum tadi masih lagi baca doa iftitah. Imam turun je nak sujud yang kedua, makmum tadi tak turun lagi, batal. Macam tu. Batal makmum. Tak ada, orang tak ada buat
Orang tak ada buat kerja-kerja macam ni. Dan dihikayatkan daripada Ar-Ruyani, anak murid Imam Syafi'i. Dan dihikayatkan daripada Ar-Ruyani, daripada sebahagian ulama. Maknanya khilaf ulama lah. Yang tadi tu mu'tamad dah. Yang tu yang kita nak pakai. Ini sekadar nak beritahu khilaf saja. Daripada sebahagian ulama, jika ia mendapati imam dalam tasyahud akhir, imam tahiyat akhir, dia Allahu Akbar, terus duduk. Kemudian ia bangun. Lepas baca tahiyat apa semua, dia bangun lah. Dan dia tak dapat apa-apa rakaat pun. Sebab tak dapat tahiyat akhir. Yakni selepas imamnya memberi salam. Lepas imam salam kan bukan nak tambah rakaat kan. Disunatkan ia membaca doa iftitah. Sunat juga. Tapi ini bukan mu'tamad. Mu'tamad habis dah. Kerana ia telah jadi sembahyang seorang diri, munfarid. Dia jadi sembahyang seorang diri. Jadi bila dia jadi sembahyang seorang diri, maka sunatlah dia baca doa iftitah. Sebab dia lepas takbir terus duduk. Jadi bila imam salam, dia tambah rakaat, sunat baca doa iftitah. Tapi ini bukan pendapat mu'tamad. Sebab dia dah baca at-tahiyatul mubarakatuh. Tapi ada pendapat kata ya, masa bangun tu baca doa iftitah juga. Sebab apa? Sebab kan rakaat pertama dia tu. Sedangkan kita tahu jika dah sebut apa-apa bukan doa iftitah, tak sunat dah. Itu yang mu'tamad. Jadi yang ini adalah, tapi dengan syarat yang dia dapat tu dalam tahiyat akhir. Bersalahan, kalau macam ni tak boleh. Bersalahan ia mendapati imam di dalam rukuk atau dalam sujud, tak sunat doa iftitah. Yang kata pendapat yang kata sunat doa iftitah tadi, tak sunat juga. Imam tengah sujud yang terakhir, makmum tadi baru masuk Allahu Akbar, terus sujud. Lepas tu terus tahiyat bersama imam, tahiyat akhir bersama imam. Kemudian habis saja imam salam apa semua, makmum tadi tambah rakaat sebab dia langsung tak dapat apa-apa. Makmum tadi mengikut pendapat yang pertama yang mu'tamad, memang tak sunat doa iftitah dah. Malah dapat dekat tahiyat akhir pun tak sunat juga. Pendapat yang kedua kata jika dapat dekat tahiyat akhir, bangun-bangun tu sunat doa iftitah lagi. Kan? Tapi mengikut pendapat yang kedua ni, jika dapat ketika sujud yang terakhir tu, kemudian duduk tahiyat akhir dan baca, kemudian bangun, yang itu pun tak sunat juga. Mengikut pendapat yang kata sunat pun tak sunat juga. Mengikut pendapat yang kata sunat, hanya kalau makmum tu dapat dekat tahiyat akhir saja. Itu je yang bila bangun sunat doa iftitah. Itu pun bukan pendapat mu'tamad. Ada satu lagi pendapat tak ada dalam kitab. Apa dia? Yang kata sunat baca doa iftitah tadi, yang dapat dekat tahiyat akhir tadi dan bangun sunat baca doa iftitah, apabila makmum tadi takbir tahiyat Allahu Akbar, terus duduk tahiyat kan, dan dia tak baca tahiyat. Kan baca tahiyat tadi tak wajib. Dia tak baca, dia diam je. Tak baca apa. Dia cuma Allahu Akbar, turun tu dia diam, tak baca apa, turun. Lepas tu tangan letak macam ni, diam, tak baca apa. Lepas tu imam salam, dia diam, tak cakap apa kat mulut dia, senyap je. Tambah rakaat masa tu baru sunat. Itu pendapat dia. Ataupun imam tahiyat akhir, dia pun takbir Allahu Akbar, dia turun. Ketika dia turun separuh jalan, imam bagi salam, dia naik balik. Sunat tahiyat, sunat doa iftitah. Sebab apa? Sebab dia tak baca apa-apa lagi. Sebab tu sunat. Itu pun bukan pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad habis lah. Okey. Bes. Semua detail-detail tu. Yang terakhir satu-satu. Yang terakhir pada bahagian yang pertama. Sebab masalah pertama sampai 111, dia masalah rare, yang jarang-jarang. Tapi masih lagi biasa terjadi pada masyarakat Melayu. Bahagian kedua nanti 112 sampai 200 lebih, masalah yang orang Melayu pun tak jarang jadi juga masalah tu. Dia dalam kitab asal dia ada 500 masalah. Penterjemah kita cuma ambil 200 lebih je. Sebab dia kata lagi 200 lebih, masalah imam makmum 200 lebih lagi dalam kitab Arab. Biasa orang Melayu tak buat gitu. Tak buat kerja, jadi dia tak masukkan. Contoh yang dalam ada, kalau kita tengok kitab Arab kan, dia contoh takbir tu kan, imam takbir Ar-Rahmanu Akbar, apakah hukum makmum ikut? Pelik tak? Tak ada lagi, tak ada. Sebab apa? Orang Melayu tak buat gitu. Tapi Pak Arab buat. Sebab apa? Sebab dah bahasa dia kan. Al-Jalilu Akbar. Ya, Al-Jalil, Ar-Rahman, Ar-Rahim tu nama-nama Allah. Al-Karimu Akbar, Allahu Karim.
Karim tu nama Allah juga lah. Akbar pun sama juga. Dia tukar sebab dia bahasa dia reka. Dah bahasa dia. Tapi kita ada buat kita? Tak ada. Bila tak ada, pengarang kita ni tak ambil daripada kita Arab untuk masuk. Dia kata buat penat je. Sebab orang Melayu bukan buat je. Banyak masalah-masalah. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ni kitab ni masalah yang tak ada, dia tak ambil masuk dalam kitab ni 200 lebih. Kerana dia kata orang Melayu tak buat. Jadi buat tak payahlah kita ambil daripada kitab asal. Dia potong 200 lebih masalah. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kitab asal ada kan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tak orang Melayu buat? Tak ada, maka dia tak ambil hukum tu. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adalah kitab kalau tak asal. Tapi dalam kitab ni tak ada. Sebab orang Melayu tak buat. Atau Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelik-pelik. Yang saya sebut tadi semua sah sembahyang. Kita kena je kitab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sah. Sah. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat kerja pelik apa ni? Pak Arab buat. Dah bahasa dia. Bahasa Arab kan bahasa dia. Lepas tu dia reka. Kita tak pernah buat itu. Jadi dia tak masukkan. Itu lah. Masalah ke-111 yang terakhir. Imam tinggalkan tasyahud awal atau sujud tilawah? Imam tak buat tahiyat awal, makmum buat. Imam tak buat sujud tilawah. Sujud tilawah ni yang baca ayat-ayat sajadah lah, yang 14 dalam ni. Makmum tak buat macam mana? Jika imam tinggalkan membaca tasyahud awal, imam tak baca tahiyat, imam tinggal tahiyat, sama ada sengaja tak baca tahiyat awal, sebab tahiyat awal sunat banget, bukan wajib. Imam sengaja tak baca tahiyat, ataupun imam terlupa tak baca tahiyat. Tak kisah mana-mana satu. Yang penting imam tak baca tahiyat awal. Okay? Jika imam tinggalkan membaca tasyahud tahiyat awal, maka makmum takhalluf. Rumi itu, jika imam tinggalkan membaca tasyahud awal dan makmum takhalluf, dia bukan Q tu sepatutnya. Ni Q kan? Q jadi qaf, takhalluf. Dia bukan takhalluf, takhalluf. Sepatutnya KH, TAKH. Kha kan? Kalau Q jadi qaf, takhalluf, bukan takhalluf. Khilaf, takhalluf, menyalahi. Khalaf, takhalluf, KH. Kalau yang Jawi okey je, yang Rumi je. Jika imam tinggal membaca tasyahud awal, makmum takhalluf, makmum menyalahi, tak ikut, lawan. Tu takhalluf, menyalahi, tak buat. Okay? Makmum takhalluf untuk membaca tasyahud awal itu. Dengan maksud imam tak baca tahiyat awal, makmum baca. Tu maksud makmum takhalluf untuk membaca tasyahud awal. Dengan maksud makmum baca tahiyat awal. Imam tinggal tahiyat awal, makmum baca tahiyat awal. Imam tinggal, makmum baca. Sedangkan ia mengetahui haram hukumnya. Rupanya haram. Perbuatan itu niscaya batal lah sembahyangnya. Jika imam tinggal tahiyat awal, makmum yang baca tahiyat awal, semua batal. Tapi dia ada syarat. Syaratnya jika makmum tu jahil. Kalau makmum tu tak jahil, kalau makmum tu tak, jika makmum itu tahu, jika makmum tu jahil, maka tak batal. Macam tu pula. Jadi biasanya orang tak sebut gitu. Kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum mesti wajib tinggal tahiyat awal juga. Dia ada 4 perkara yang kita pernah mengaji dalam kitab Musalli dulu, kalau ingat. Iaitu kalau imam sujud tilawah dalam sembahyang, makmum wajib ikut. Makmum yang tak ikut batal. Jika imam tak sujud tilawah, tinggal, contohnya pagi Jumaat, imam tinggal saja, try nak buat kali. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tak sujud pun. Tatajafa junubuhum 'anil madah. Tak sujud pun. Makmum kata, malah imam ni. Dia sujud, makmum batal.
Ataupun imam sujud, wahum la yastakbirun, Allahu akbar, sujud tilawah. Makmum ala sunat aja sujud tilawah, tak nak ikut, batal juga makmum. Jadi sujud tilawah apabila membaca ayat-ayat sajadah, imam sujud, makmum mesti sujud. Imam tak sujud, makmum mesti tak boleh sujud juga kalau tidak batal. Satu. Yang kedua kunut. Imam kunut, makmum boleh tak nak kunut. Nak lawan, boleh? Tutup mulut. Tangan letak kat belakang, ikat tak belakang. Ataupun makmum tadi tunggu dalam sujud, boleh juga. Boleh. Jadi maknanya imam kunut, makmum boleh tak nak kunut. Boleh. Biasalah makruh lah tak buat kan. Imam tak kunut, imam tinggal kunut. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja, tak kisahlah. Imam tinggalkan kunut, makmum boleh nak kunut. Dengan syarat hati-hati jangan lebih daripada dua imam, jangan bagi imam tinggal lebih daripada dua rukun lah. Jauh sangat, lebih masuk rukun ketiga batal makmum. Sebab lebih daripada dua rukun. Jadi kunut paling ringan. Imam buat, makmum boleh lawan, aku tak nak buat, tak batal. Imam tak buat, makmum boleh lawan, aku nak buat, boleh. Tadi sujud tilawah ketat, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal kan. Tu ketat sangat. Kunut longgar sangat. Okay. Boleh kan? Boleh. Yang ketiga, ni yang dalam ni, iaitu tahiyat awal. Imam tahiyat awal, makmum tadi sujud, tadi imam sujud ni, nak tahiyat awal ni, makmum tak nak tahiyat awal, aku tak nak tahiyat awal, boleh. Imam tahiyat awal, makmum tak nak tahiyat awal. Jadi makmum apa? Duduk tapi mulut tutup. Tahiyat awal, tak nak baca, tutup mulut. Boleh, dengan maksud tak batal sembahyang. Ataupun imam tahiyat awal, aku tak nak duduk, aku nak bangun, boleh. Bangun seorang-seorang rakaat ketiga. Tengok dia. Boleh dengan maksud tak batal. Imam tahiyat awal, makmum boleh kalau tak nak tahiyat awal, berdiri. Tapi hukum makruh lah, standard lah, tak ikut imam makruh. Tapi boleh, tak batal. Imam tinggal tahiyat awal, makmum mesti tinggal juga. Kalau makmum buat tahiyat awal, batal. Ini yang akan banyak. Imam terlupa tahiyat awal, makmum subhanallah. Imam pening, alamak, aku tahu tak boleh turun. Banyak sangat subhanallah, imam turun. Dengan imam batal. Turun balik. Sepatutnya imam tinggal tahiyat awal, diam-diam aja. Kalau nak subhanallah sekalipun, masih imam dalam on the way tu. Supaya mudah-mudahan imam sempat break, turun balik. Kan? Sujud ni, Allah, dia makmum pun angkat kepala. Imam nak bangun, subhanallah. Imam pun tak berdiri lagi. Turun balik. Boleh lagi. Tapi kalau dah imam berdiri, jangan subhanallah dah. Sebab apa? Makmum tadi tak boleh semua tahiyat awal. Semua tak boleh tahiyat awal. Makmum masbuk ke, makmum tak masbuk ke, tak kira. Semua tak boleh tahiyat awal. Sebab imam tinggal tahiyat awal, makmum mesti tinggal juga. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh kalau nak tinggal, tak nak buat, berdiri. Boleh. Okey. Nanti sujud sawi lah. Tak sujud sawi pun sah. Sunat kan? Yang ketiga, sujud sawi. Imam sujud sawi, makmum mesti sujud sawi. Makmum yang tak sujud sawi, aku tak salah, imam yang salah. Dalam masalah apa-apalah, tak kisahlah. Imam sujud sawi, makmum kata, aku tak salah apa, imam kau tak salah. Dia pun diam, tunggu salam dengan imam. Batal. Imam tak sujud sawi. Imam tadi tak baca kunut, tak sujud sawi. Makmum boleh nak lawan, iaitu sujud sawi lepas imam salam. Jadi empat ni cukup, empat kombinasi. Ya, betul tak? Cukup lengkap. Sujud tilawah, yang baca ayat sajadah tu, imam sujud, makmum mesti sujud. Imam tak sujud, makmum mesti tak sujud juga. Ketat. Kunut ringan sangat. Imam kunut, makmum boleh tak nak kunut. Imam tak kunut, makmum boleh kunut. Lawan semua boleh. Yang ketiga, tahiyat awal. Imam tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal. Aku tak nak, aku nak berdiri. Imam tidak tahiyat awal, makmum mesti tidak tahiyat awal juga. Tinggalkan juga. Kalau tidak, makmum batal. Yang keempat, sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum mesti sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, makmum boleh lawan imam, iaitu lepas imam salam. Boleh lawan. Lawan tu maksud takhalluf. Okey, dah faham tu, baca ni senang aja. Jika imam tinggalkan membaca tasyahud awal, makmum takhalluf untuk membaca tasyahud awal. Sepatutnya makmum tak baca tahiyat awal juga, sebab imam tak baca lah. Tiba-tiba dia baca, sedangkan ia mengetahui haram. Tak boleh. Perbuatan itu niscaya batal lah sembahyang imam tu, batal sembahyang makmum itu. Dan jika imam meninggalkan sujud tilawah, tadilah imam baca ayat-ayat sajadah, tiba-tiba tak sujud tilawah, yang tadi itulah, ya. Dan makmum mengerjakannya, niscaya batal lah sembahyangnya, batal juga.
wa hum la yastakbirun, imam tak sujud tilawah, makmum pergi sujud seorang-seorang, batal makmum yang sujud. Bersalahan jika imam meninggalkan sujud sahwi. Sebab tadi imam tinggal sujud sahwi, walaupun ada perbuatan imam yang disunatkan sujud sahwi, tinggal tahiyat awal ke, ada lah, tambah rakaat ke, tertambah rakaat, lepas tu makmum subhanallah, imam turun balik ke, kan sunat sujud sahwi. Bila sunat sujud sahwi, bersalahan imam meninggalkan sujud, imam tak sujud sahwi, sunat tapi imam tak buat, sedangkan sunat sujud sahwi imam tak buat sujud sahwi. Bila imam tak buat, maka makmum mengerjakan, makmum buat sujud sahwi, maka tidak batal sembahyang makmum, tak batal. Lawan imam boleh, tapi dengan syarat lepas imam salam, dua-dua salam. Kerana qudwah, kerana ikutan makmum tadi dah terputus dengan salam imamnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam salam, makmum tadi dah terputus. Nak sujud sahwi pun boleh lah, sebab taklah lawan imam namanya. Dan jika imam meninggalkan duduk istirahat, ni bab lain pula, dan makmum mengerjakannya, maka tidaklah batal sembahyang. Duduk istirahat ni ada dekat rakaat pertama, nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat. Dia ada satu duduk, nama duduk tu istirahat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak apa. Macam mana ni? Sujud yang kedua, nak naik rakaat yang pertama, sujud yang kedua, nak naik rakaat yang kedua, sujud yang kedua, rakaat yang pertama, nak naik rakaat yang kedua kan, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, nak naik rakaat kedua ni, masih bangun tu angkat kepala tu, Allah, duduk sekejap, 2 saat lebih kurang, 1-2 saat, Allahu akbar, duduk tu nama istirahat. Kalau Allahu akbar boleh je, tapi tak duduk istirahat lah, boleh je. Jadi dia pun sujud ni, Allah, berhenti ni, Allahu akbar, dia panggil duduk istirahat, hukumnya sunat. Imam tak buat, imam dia bersujud Allahu akbar, tu bangun, makmum buat Allahu akbar, tak ada masalah. Macam tu. Atau imam buat, makmum tak buat pun tak ada masalah. Imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar, boleh. Kita pun selalu buat lah, tak ada masalah. Mengikut pendapat, ada dua cara. Cara yang kedua ada baca kat situ. Jadi tak ada, sama je, mana-mana pun boleh. Kalau dah baca solat sunat tasbih, kalau dah awal-awal tu baca 25, kan dia 2 cara. Kalau kita baca solat tasbih mau 15 minit lagi ni, pendekkan je. Kalau baca masa takbir tu awal-awal baca 25, 15 dengan 10 awal-awal, maka duduk istirahat tak ada tasbih. Tapi kalau baca 15 saja masa qiyam, maka ada kat situ. Mana yang aula, mana yang afdal, sama je. Dua-dua tu sama, mana-mana boleh. Tapi yang cantiknya baca 25 kat qiyam. Cantik tu bukan afdal, dia lebih ni sikit, dia lebih mudah. Istirahat tak ada. Istirahat tak ada tasbih, tapi duduk tu sunat juga. Masa nak bangun tu duduk sunat Allah, tapi bukan macam tasbih lah. Jadi kita tak ada dia kata mana-mana afdal, tak ada, sama dua-dua. Okey. Dan jika mendahului imam dengan membaca surah, kemudian rukuk ia, maka makmum pun mulai ia membaca surah, atau menghabiskannya dan mendapati ia akan imamnya di dalam rukuk. Okay, ni tak ada kerjanya hal lah ni. Imam baca Fatihah dan baca surah, dia makmum baca Fatihah. Bila makmum baca Fatihah dan imam masih lagi meneruskan baca surah, makmum dia kata, daripada aku dengan imam, baik aku baca surah. Padahal sunat dengan imam, dia pergi baca surah. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Imam tengah baca surah ni, Fatihah dia dah baca lah, wadduha wal laili idza saja. Macam tu kan. Imam pun Allahu akbar. Makmum ni buat. Pertama dia dah langgar satu kesalahan, iaitu imam tengah baca surah dia baca juga, tapi tak batal, cuma langgar adab, tak batal. Kemudian imam dah rukuk, dia nak buat apa? Dia pergi habiskan baca surah. Tu dia kata ni. Kemudian rukuk ya imam, maka makmum pun mulai membaca surah. Makmum pun aku nak baca surah, atau menghabiskan surah. Kalau dah separuh baca, aku nak habiskan, tak kira. Padahal dia baca. Dan mendapati ia akan imam dalam rukuk. Lepas tu, lepas dah habis baca, baru dia rukuk. Berkata Syekh Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum ini telah melakukan kesilapan, kerana mengikut imam itu wajib dan membaca surah itu sunat hukumnya. Kesilapan tu bukan yang membatalkan. Tak ada adab,
dan makruh hukumnya. Itu kesilapan. Bukannya batal, tak batal. Sebab dia baca surah kan. Patutnya tak payah baca surah pun. Dia baca juga. Baca lah. Dah baca surah, imam rukuk. Janganlah habiskan. Dah lah baca tu pun tak patut dah. Kau baca juga, tak apalah, tak batal kan. Imam dah rukuk, berhentilah surah tu, pergi perhabis buat apa? Kalau perhabis juga, tak batal juga. Tak batal juga. Dengan syarat jangan lebih 2 rukun tadi tu lah. Itu masalah lain. Habis. Alhamdulillah. Awalan wa akhiran, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sudah juzuk yang pertama, sudah selesai tamatlah juzuk yang pertama, dan kedua dari terjemahan yang kedua mana habis lagi. Terjemahan kitab qaulu tam fi ahkamil ma'mum wal imam ala mazhabul imam asy-Syafi'i, yang telah dirumikan kaidah mahimah, kaidah yang penting pada menyatakan masalah imam tidak dapat menanggung syak makmum dengan kelupaannya, hanya imam dapat menanggung sujud sahwi juga. Ini nanti kita akan datang bahagian kedua. Selesai bahagian yang pertama, bahagian kedua akan datang. Habis juga tangguh dulu masalah 112, bahagian yang kedua tangguh dulu. Kita sedang tasbih kafarah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.